belakang saya ini terdapat sebuah food truck yang dikendalikan oleh seorang asnaf, Puan Siti Faridah. Beliau merupakan salah seorang penerima di bawah program Mobile Entrepreneur di bawah yang dikendalikan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi kita akan bersama dalam Borak MG untuk berbual secara santai dengan Puan Siti dan juga seorang pegawai dari Mawib, Encik Kamarun, mengenai program ini dan bagaimana program ini boleh membantu meningkatkan ekonomi golongan asnaf di wilayah Persekutuan. Jom ikut saya. Ya, saya. Dari Malaysia Gazetted. Ya, waalaikumsalam. Ya, sihat alhamdulillah. Sihat Puan Siti. Nampaknya pagi ni Ustaz kita nak tanyalah dengan Ustaz dalam program Bual MG ni. Bagaimana agaknya Mawib membantu golongan asnaf di Kuala Lumpur di wilayah Persekutuan dalam mengeluarkan golongan ini daripada situasi yang tidak menyenangkan. Okey, baik. Terima kasih kepada Malaysia Gazette pagi ini bersama dengan saya dan juga usahawan kita. Untuk makluman Tuan, program yang kita buat ni sebenarnya kita dah buat pada tahun lepas. Jadi kelulusan yang kita dapat ini kita merancang untuk menambah lebih ramai lagi usahawan-usahawan kita yang mana mereka ni terlibat secara langsung dalam perniagaan berbentuk mobile truck. Kalau kita ketahui sebelum ni banyak peniaga-peniaga yang statik yang berniaga di tepi jalan, tapi untuk program ini kita buat pelancaran pada 23 hari bulan 10 baru-baru ni adalah dengan hasrat tujuan kita nak meramaikan. Kalau ikut pada rekod kita sedia ada, usahawan yang mobile truck ni kita ada lebih kurang 40 orang. Tapi dengan ada program-program seumpama ni kita boleh menambah lagi bilangan itu supaya banyak lagi program-program yang boleh kita rancang untuk tujuan program-program perniagaan ataupun usahawan seumpama ini. Kalau untuk makluman Tuan juga, dalam program mobile truck ni sebelum kita buat pelancaran mobile truck ni, kita dah ada program food truck. Ada program food truck itu juga seumpama program mobile truck, tetapi itu lebih memfokuskan kepada pembekalan kepada makanan yang kita nak bagi kepada golongan fakir miskin yang tinggal di wilayah persekutuan, yang mana kita fokuskan penduduk-penduduk di PPPR, di perumahan awam dan juga di IPT terpilih lah. Setakat ini kita ada 7 pembekal yang masih membekalkan program tu, yang mana sehari kita target pembekalan setiap pembekal itu adalah 150 bungkus dalam tempoh 2 bulan. Dalam tempoh sebulan kita sediakan untuk 3,000 bungkus untuk satu pembekal. So dalam jumlah yang kita target lebih kurang 20,000 lebih lah sebulan akan mendapat kebaikan daripada program yang kita buat ni. Jadi dengan ada program seumpama ni, kita target mana-mana usahawan yang ada potensi untuk kita kembangkan, mereka boleh tingkatkan dari segi pendapatan mereka, dari segi hasil jualan mereka, yang mana dalam masa yang sama mereka boleh mengubah hidup mereka daripada penerima zakat, dan suatu hari nanti kita berharap dan berhasrat supaya usahawan yang ada pada hari ini boleh menjadi pembayar zakat pula. Saya dimaklumkan ada skim pembiayaan ya, Al-Kad. Mungkin Ustaz boleh terangkan program ni macam mana? Program yang kita buat hari ini, yang mana kita telah pilih untuk projek pilot ini 10 orang. 10 orang yang kita pilih ini, mereka terlibat dengan program yang dibuat oleh syarikat CSR BT Asia ini, yang mana sebelum ini kita target untuk dapatkan pembiayaan daripada bank, namun ada kekangan dan syarat-syarat tertentu yang kita tidak dapat laksanakan dengan BT. Jadi BT membuat tawaran CSR dengan memberi mereka peluang pinjaman berbentuk Al-Qad yang disebutkan tadi. Jadi pembiayaan Al-Qad ini adalah pembiayaan tanpa faedah. Kalau selalunya kita pergi ke bank ada charge 4% kan, 3%, tapi ini mereka pinjam dengan sejumlah nilai brand kenderaan ini, bakinya kita taja 30% dulu. 30% daripada jumlah yang mereka terima ini, nilai dia lebih kurang 80,000 lebih. Jadi kita taja 20,000 lebih, baki 60,000 lebih, itulah yang disebut tadi Al-Qad tadi. Mereka perlu bayar lebih kurang 1,700 sebulan dalam tempoh 3 tahun tanpa sebarang faedah. Tanpa sebarang. Jadi saya nak pergi kepada Puan Siti lah. Ya, saya nak tanya Puan Siti, macam mana kehidupan ekonomi Puan Siti lah. Puan Siti dalam kategori asnaf juga kan. Bagaimana kehidupan sebelum ni, ekonomi sebelum dapat bantuan mobile entrepreneur ni? Setakat sebelum saya dapat food truck ni, yelah pendapatan saya tu agak ni sikit lah. Bila dapat ni, alhamdulillah lah boleh mengembangkan lagi saya punya bisnes. Boleh pergi mana-mana event. Boleh pergi mana-mana event lah. Saya sebelum dapat food truck ni, macam mana perniagaan Puan Siti? Puan Siti terlibat dalam perniagaan juga ke? Saya hanya niaga tepi jalan je.
Tapi bila dapat ni saya bolehlah mengembangkan lagi. Meniaga tepi jalan tu meniaga macam mana, Puan? Meniaga macam ice blend, sausage, macam tu je. Dari segi pendapatan dulu macam mana, sekarang macam mana? Kalau dulu dapatlah 100 lebih, sekarang lebih lah lagi. 100 lebih lah dulu. Sekarang lebih tu berapa kalau kita nak tahu ya, Ustaz? Bolehlah dalam 300-400 macam tu lebih lah. Ada peningkatan 2-3 Ada peningkatan. peningkatan lah. Saya difahamkan selain pada parking kat sini, jual kat sini, van truck ni juga Puan bawa tempat lain, ya boleh beritahu lokasi lain. Kalau last saya niaga sini dalam hari Khamis, kalau ada event saya akan pergi ke Bukit Jalil. Join event kat sana dalam 2 hari 3 hari ke sana. Macam itulah. Oh, 2-3 hari kat sana lah. Jadi truck ni boleh bergerak mana-mana lah. Boleh bergerak ke mana-mana. Macam dia membantu Puan ke dari segi ekonomi? Boleh sangat membantu. Sangat-sangat membantu saya. Dulu macam pembiayaan keluarga macam mana? Kehidupan keluarga lah macam mana? Kehidupan keluarga susahlah kan, pendapatan yang orang cakap tak boleh ke mana-mana, duduk niaga situ je. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Berterima kasih lah. Saya berterima kasih lah pada Ustaz kan. Mawib lah. Alhamdulillah, Mawib lah. Mawib banyak bantu tau. Kita nak tanyalah golongan asnaf ni apa definisi dia dan kenapa agaknya Mawib nak membantu golongan asnaf di wilayah persekutuan ni. Sebagaimana yang kita sedia maklum, asnaf ni adalah kategori yang layak menerima zakat. Jadi mereka ni ada kategori fakir, ada kategori miskin, kan? Ada beberapa golongan asnaf yang lain. Jadi fokus kita pada hari ini untuk membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Jadi dengan adanya program-program Sumpah ini melalui program usahawan yang ada, kita banyak program-program lain lagi. Tetapi untuk fokus kepada program pembangunan usahawan ni, memang kita target mereka yang hari ini menerima zakat daripada golongan kategori fakir, miskin ini, mereka boleh keluar daripada asnaf. Jadi selepas ni mereka tidak lagi bergantung daripada wang zakat. Mereka boleh berdikari sendiri, mereka boleh menerima hasil peningkatan jualan mereka sendiri. Daripada itulah mereka boleh meningkatkan ekonomi keluarga. Dan akhirnya mereka tidak lagi hanya bergantung kepada duit zakat semata-mata. Kadang-kadang orang hari ini dia nak harap duit zakat semata-mata. Kadang-kadang ada juga yang salah gunakan wang zakat. Jadi kita tak nak begitu. Jadi dengan adanya program Sumpah, kita harapkan mereka lebih majulah pada masa akan datang. Supaya perniagaan yang mereka teruskan ada hari ini, mereka terus sustain. Mereka terus berkembang. Dan kita kalau boleh nak lebih maju daripada sekarang. Betul. Macam hari ini program yang kita buat Mobile Bergerak ni adalah satu cara yang terbaik yang mana kita boleh memberi peluang kepada usahawan kita bergerak di satu tempat yang lain. Dan mereka boleh berniaga ni dalam keadaan situasi yang kita katakan mereka boleh mencari peluang-peluang baru di tempat-tempat yang lain. Ustaz, mungkin ramai asnaf di luar sana, kita tak tahu, yang nak memohon program ni. Kalau ada lagi lah, kalau tak ada program ni mungkin Mawib ada program lain untuk mereka, membantu mereka, sebab kita tahu ramai pembayar zakat di luar sana memang nak mahu membantu masyarakat Islam yang miskin, fakir ni untuk keluar daripada situasi yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya di bahagian agihan zakat melalui program bantuan bimbingan kerosanan, kita ada sediakan bantuan deposit kenderaan. Tapi itu kita lihat pada syarat-syarat tertentu lah, mereka boleh bertanya dan hadir ke Mawib untuk melihat apa syarat-syarat yang ditetapkan. Tapi kalau untuk program ini, program yang khusus ini, buat masa ini kita hanya berpegang pada program ini dahulu. Kita akan melihat progres dia dalam tempoh mungkin setahun. Lepas tu kita tengok balik, kalau kata kita tengok ada potensi, ada yang pihak-pihak syarikat lain yang berminat untuk menawarkan program seumpama ini, kita amat-amat alukan. Dan boleh kita adakan perbincangan untuk kita tengok balik apakah peluang-peluang yang kita boleh tawarkan dalam program-program berbentuk Mobile Club pada masa akan datang. Saya nak tanya Puan Siti lah, apa perancangan masa depan Puan Siti lah kalau dah dapat van ni? Apa lagi yang Puan Siti nak perkembangkan? Adakah Puan Siti boleh membantu orang lain untuk keluar daripada kehidupan kemiskinan? Saya difahamkan Puan Siti pun dah ada pekerja dia sendiri ya? Buat saya, yalah, dengan ada ni saya boleh mengembangkan bisnes saya, lepas tu boleh membantu orang-orang lain. Contoh macam sekarang lah, dia orang pun macam penerima Mawib juga, sumbangan penerima Mawib. bantuan kan. Bantuan, Saya melihat ada kebaikan di sini dari segi peluang kerja yang dia bagi kepada orang lain. Dalam program yang dibuat ni, dia ada bagi ruang peluang kerja kepada orang lain. Itu juga salah satu cara untuk dia membantu rakan-rakan asnaf yang lain. Berapa Puan Siti ada pekerja sekarang? Saya sekarang Dua lah. Diorang ni kerja sepenuh masa lah, daripada pukul berapa ke pukul berapa? macam daripada pukul 10 sampai pukul 3. Agak-agaknya pada masa depan nak tambah lagi truck tu. Minum. Bila dah ada InsyaAllah. pendapatan yang Kalau diberi peluang, insyaAllah. InsyaAllah lah.
Kira ada cadangan tu, kita boleh dengar apa menu-menu. Kita nak tanya menu je. Mungkin nak ke depan nak tawarkan bisnes. Macam kalau saya masuk event, saya tak jual menu ni. Saya akan jual shawarma, kebab. Saya nak tambah-tambah lagi lah Pelbagaikan menu lah. Puan Siti ada pesanan ke kepada golongan asnaf sana supaya berusaha lebih gigih lagi, sebab kita tak menakkan mereka terus hidup dalam kemiskinan, kefakiran. Ada nasihat kepada mereka kalau diorang dapat peluang macam ni, apa yang perlu mereka lakukan? Rebut atau macam mana? Nak cakap macam mana orang cakap, lebih berusaha lah pada asnaf-asnaf lain untuk lebih maju kan, keluar daripada pompong-pompong kemiskinan tu lah. Ada cita-cita nak bayar zakat ke selepas ni, Puan Siti? Mesti, insyaAllah saya, cakap macam mana, daripada penerima zakat, insyaAllah saya lebih ni, saya nak jadi pembayar zakat. Ustaz, kita nak tanya Ustaz lah. Mungkin Ustaz ada pesanan kepada kita punya pelayar Borak MG ni yang menonton rancangan ni. Nasihat kepada mereka untuk keluarkan zakat supaya lebih ramai yang boleh dibantu. Itulah maknanya kalau kita lihat kepada usaha-usaha yang Mawid lakukan pada hari ini, lebih kepada kita nak menyantuni kepada pembayar-pembayar zakat. Jadi program-program seumpama ini sebagai contoh adalah kategori asnaf yang kita bantu ini daripada wang zakat mereka yang membayar. Jadi hasilnya nanti kita boleh lihat kejayaan daripada usahawan-usahawan yang kita bantu melalui wang zakat. Jadi saya harapkan kepada masyarakat melihat ini satu peluang untuk mereka membayar zakat kerana kita ada jelas tujuan yang jelas, matlamat yang jelas. Kita fokuskan untuk membantu asnaf-asnaf ini daripada mereka ini menerima zakat hari ini menjadi satu pembayar zakat pada satu hari nanti. Jadi pada saya, mereka yang di luar tidak perlu ragu dengan keyakinan mereka untuk membayar zakat dengan pihak Mawid, dengan pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kerana kita boleh lihat pelbagai program-program yang kita buat, boleh lihat daripada FB kita, FB Mawid sendiri, kita buat ini adalah dengan tujuan hasrat dan matlamat utama kita adalah untuk membantu golongan asnaf di wilayah persekutuan supaya mereka ini lebih maju, lebih berjaya dan berdaya saing di luar sana, terutama usahawan yang mana akhirnya nanti mereka akan mencapai kejayaan pada satu hari nanti dan menjadilah pembayar zakat itu. Itu sajalah harapan saya. Alhamdulillah, Puan Siti, semoga saya doakan perniagaan ini maju dan kita boleh membantu lebih ramai asnaf, bukan sahaja di wilayah persekutuan tapi di seluruh negara. Terima kasih kepada Ustaz Kam dan juga Puan Siti. Sekian saja program kita Borak MG hari ini. Di lain masa kita harapkan di luar sana terus membayar zakat, bukan sahaja kepada Mawid tetapi juga kepada pihak berkuasa agama Islam yang lain. Itu sahaja hari ini. Jumpa lagi.